billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sebab yang mewajib akan mandi. Situ kah? Betul? Betul deh, Haji deh. Kau kat mana? Ayat dia nya? Betul dah? Jadi kita sambung lagi bacaan muzakarah kitab Hidayatul Subyan karangan Syekh Abu Abdillah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari, nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada katanya bermula sebab yang mewajib akan mandi, maknanya berlaku beberapa perkara ini, maka mandi itu jadi wajib. Ni mandi itu jadi wajib. Sebelum ni ikut kita nak mandi rasa ni. Sehari tak mandi tak apa kalau tak berlaku sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Maka bila berlaku sebab-sebab yang mewajibkan mandi, tak kira lah orang panggil sebab tu salah satu cukup. Tidak nanti kau beripung semua sebab baru jadi wajib mandi, tidak. Salah satu ada, maka mandi tu jadi wajib. Mana gitu? Mana? Berapa weh bermula sebab yang mewajib akan mandi? Khabar ialah 6 perkara. 6 perkara ni kalau ada salah satu, mandi tu jadi wajib. Bukan nanti kena ada nenek baru wajib mandi. Dah. Salah satu, mandi jadi wajib. Mana weh? Yang pertama daripada 6, badal pada kata 6 perkara. Pertamanya daripada 6 ialah mati. Mati. Bila mati, wajib kena mandi. Siapa dia hak wajib kena mandi? Hak wajib kena mandi, mayat. Hak wajib kena mandi, mayat. Hak wajib mandi, yakni mandi ni makna memandikan orang hidup. Ada gitu. Hak wajib kena mandinya mayat. Wajiblah. Moga dia hak mati, kita orang hidup. Tapi boleh weh mayat nak mandi dia sendiri? Tak boleh pada adat. Pada adat tak boleh. Ni. Pada adat tak boleh lah mayat nak mandi diri dia sendiri, kerana dia tidak ada orang panggil roh. Dah siapa hak wajib kena mandi orang mati? Orang hidup. Orang hidup wajib kena mandi orang mati. Dah mandi orang mati itu wajib. Lepas tu niat nak mandi orang mati wajib dak, sunat. Mandi mayat tu wajib, niat mandi mayat tu sunat. Ambil wuduk di mayat tu sunat, tapi niatnya wajib. Gitu. Dah tu kara. Tawaf wajib, niat sunat. Tawaf sunat, niat wajib. Ada. Ya dah deh. Tawaf wajib, niat sunat. Tawaf sunat, niat wajib. Tawaf tu tawaf sunat tapi tak niat, tak sah. Tawaf wajib mana? Duduk dalam ihram dah. Ni. Memang ihram. Niat nak ihram apa? Niat nak umrah dah. Bila masuk depan Kaabah tu tawaf. Maka tawaf tu orang panggil wajib, maka niat tu sunat. Supaya ni kah? Mandi mayat tu wajib. Niat nak mandi mayat tu sunat. Tak niat jadi. Tak niat pun jadi. Bermakna orang bukan Islam boleh ke tak mandi mayat orang Islam? Boleh jawab tu? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh moga orang bukan Islam, bukan ahli pada niat. Kalau gitu niat nak mandi mayat ni sunat. Tapi tiba-tiba nak ambil air semaya ke mayat, ambil wuduk ke mayat, sunat. Tapi bila sunat, niat nak ambil air semaya ke mayat tadi wajib. Bapa tak sewit tukar dengan mandi. Biar ada faraqah, biar ada beza antara mandi dengan wuduk. Maka sebab tu niat ambil air wuduk,
ambil air semayang pada mayat wajib, walaupun wuduk pada mayat tu sunat. Maka boleh kada orang bukan Islam bila dia mandi mayat orang Islam, nah tiba-tiba dia berasa mula ni juruh ni lebay ni kata ni, ni tok lebay mamak ni, biarlah aku nak ambil air semayang kepada nak mayat jenazah lebay mamak ni. Boleh ke tak? Tak boleh. Bakti apa? Bakti wuduk niat dia tu wajib, maka orang bukan Islam bukan ahli pada niat. Gitu weh. Nak? Tu. Baik. Kalau gitu sah ke tak? Orang mati mandi mayat dia sendiri. Pula. Itu ni. Orang mati dia sendiri mandi mayat dia sendiri. Nah, boleh ke tak? Sah ke tak? Takutnya kita gigi, tak boleh ni. Nah, mandi semula biar khamak tak khamak. Nah, sah ke tak? Sah orang mati mandi mayat dia sendiri. Sah. Kenapa sah? Kerana niat tu sunat. Nak kata ni, hak mandi tu wajib. Terbenar orang hak mandi tu orang hidup atau mayat tu sendiri mandi dia di sendiri. Boleh? Boleh. Nah, berlaku pada aulia illah, pada wali-waliullah. Nah, maka bila dia mati, orang tak boleh cara mayat dia. Kerana apa? Kerana dunia mula orang duk bersahur dengan orang jahat. Nah, jadi orang duk bersahur kata dia jahat, dan orang tak tahu hak baik dia. Pesen dia dah manusia ni hak jahat tu lah hak dia geger. Nah, hak baik tak berapa nak geger mana. Gulawai wak jahat hok 40 tahun lalu. Lo ni bakit lagi. Tu manusia. Nah, pas dia hok 40 tahun lalu ni tu waliullah dah. Tapi orang ni kata dia jahat. Maka bila dia mati, tak ada orang nak pergi tajhizil mayyit dia. Tak ada orang nak pergi urus jenazah dia. Dah siapa urus jenazah dia sendiri? Dia sendiri. Boleh tak? Boleh. Sah. Nah, boleh. Hingga waliullah ada pada zaman tu, kalau tak silap hamba kat Syekh Yunik Baghdadi qaddasallahu sirrahu. Nah, diberi futuhat oleh Allah supaya pergi kepada rumah seorang tadi. Maka pakak gi ramai-ramai tengok. Rupa-rupa siap dengan kapal apa dah. Mati. Nah, bukan kata wak lolok mati duduk dalam kain kapal begitu, tidak. Mati sungguh. Tapi dia sendiri mandi mayat dia sendiri. Sah. Boleh. Tu ni. Kenapa tu? Kerana mandi mayat tu wajib, niat dia tu sunat je. Sunat je. Tu khamak-khamak dia. Bagi karamah. Bagi orang panggil perkara yang mencarikan adat. Tapi bukanlah semua waliullah ni mesti kena ada hak cari adat semua, tidak. Kerana apa? Al-karamatu al-karamah li khidmatil khaliqi la bi zawahiril khariqi. Tu taruh si pemolek. Keramat ni ialah nak khidmat pada khaliq, yakni ibadat pada Allah, tidak berhenti radu, tu orang panggil keramat. Istiqamah tu orang panggil keramat. Al istiqamatu khairum min alfil karamah. Istiqamah tetap dalam satu-satu pekerjaan tu lebih baik daripada 1000 keramat. Boleh naik atas udara, boleh berjalan atas air, boleh terbang, boleh pergi sekelip mata, lipat bumi, berapa hak tu tak boleh nak banding dengan satu ibadat yang kita buat dengan secara istiqamah. Maka sebab tu al-karamatu bi khidmatil khaliqi, ialah dengan khidmat pada sang pencipta. La bi izharil khawariq, bukan keramat ni dengan makna menzahirkan perkara yang mencarikan adat, tidak. Waktu kita duduk faham agak keramat ni agak kalau mencarikan adat lah. Tok wali tu mula agak, ya Allah, tak aja nampak dia letak minyak petrol dalam kereta dia. Kalau berhenti ambil agak minyak air sungai bubuh dalam kereta, boleh berjalan, ada. Tapi bukan tu orang panggil tempat tuju, tidak. Para aulia illah, para wali-waliullah, mereka hatinya khalis kerana Allah, licin kerana Allah. Tetapi oleh kerana mereka telah sampai kepada Allah,
yakni rajak kepada Allah sebelum dirajakkan oleh Allah Ta'ala sendiri, maka Allah Ta'ala karuniakan perkara-perkara yang mencarikan adab. Sebagaimana Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, satu hari dia semayang, nah Allahu Akbar, jadi tu imam. Maka dalam baca ayat sunat dia, lepas pada Fatihah, dia baca ayat wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Itu wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Wa yusqawna fiha, diberi kecap pada ahli-ahli syurga ni, ka'san kana mizajuha zanjabila. Nah, air-air daripada gelas-gelas yang orang panggil permata-permata yang diisi dalam dia zanjabila. Apa? Air halia. Air halia, bukan halia hok kedai kopi hok kita order nak buang angin tu, bukan. Namun air halia je dalam syurganya, bukan. Nama je zanjabila, zanjabil ni maknanya air halia. Tapi bukan air halia hok duk kedai kopi kita order tang kok perut banyak angin nak buang angin tu, tidak. Nah, nama je zanjabila, air halia. Tapi air hok dalam syurga, halia dalam syurga. Akhirnya, maka Muhyiddin Ibn Arabi pun ambil jari. Heran anak murid dia tengok, kenapa Syekh duk cak. Nah, rupa-rupanya diberi minum rasa air zanjabila daripada syurga. Batal tak minum air syurga dalam semaya? Kata ni. Tu hukum fiqh nak tanya tu. Batal tak? Dalam semaya minum air batal. Nah, makan nasi batal, usah kes pinggir, sebutir pun batal. Nah, lekat celah gigi nyak main gok telai batal. Nah, dia ni. Batal tak minum air hok daripada syurga dalam semaya? Batal tak? Batal. Tak berani weh nak jawab pak kita ni. Dia kata tak rajin lagi ustaz minum air dalam syurga. Memang bukan nak tanya rajin ke dak, nak tanya batal ke dak. Batal tak? Dak batal. Tu tengok. Hok ulama fiqh bahas dalam kitab-kitab fiqh rupa-rupanya berlaku pada aulia illah. Ni nak rayak tu je sebenarnya. Nah, dalam kitab fiqh kita ngaji apa? Maka batal. Nah, antara perkara hak batal dalam semaya, makan minum. Yakni buat perkara yang membatalkan puasa, maka batal juga dalam semaya. Mana? Antaranya makan minum. Nah, dalam kitab fiqh cerita makan minum. Kacawali. Awak mari istisna. Kecualinya makan minum hak dalam syurga. Ni ulama fiqh sebut dalam kitab fiqh. Nah, tapi orang fiqh tak lalu benda ni. Siapa hak lalu? Orang tasawuf. Orang aulia illah. Nah, jadi hukum fiqh ni bukan cerita semata-mata rakyat hukum, tapi ada benda yang berlaku juga. Nah, wakil dia ada berlaku pada aulia illah. Macam tadi dalam kitab fiqh cerita batal semaya kalau makan minum, yakni buat perkara yang membatalkan puasa, maka batal juga buat dalam semaya. Antaranya makan minum, kacawali makan minum yang makanan dan minuman daripada syurga. Pelik kalau kita mengaji kitab fiqh tu. Nah, bila masa nak makan hak dalam syurga dalam semaya, tak berlaku dimu, berlaku pada orang lain. Siapa? Waliullah. Mana? Nuh, antaranya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Tengok. Dia semaya, waliullah kena semaya. Tengok, kalau tak semaya bukan waliullah, tu wali setan. Nah, ni tengok semaya. Jadi tu iman lah. Tiba-tiba baca ayat Quran wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Letak tangan kat. Minum. Minum air halia zanjabil daripada syurga yang Allah Ta'ala bagi. Bila selesai semaya, anak murid tanya, ya Sayyidi, kenapa bila Sayyidi di imam tadi, bila sampai ayat wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, nah, Sayyidi nampak senyap, apa bunyi mecak-mecak cak minum tu. Dia kata, dia kata tadi bila aku sampai ayat tu, maka Allah Ta'ala bukakan aku air zanjabil daripada syurga. Maka aku pun minum terus dalam semaya aku tadi. Allah. Dah.
Pah batal tak semaya? Tak batal. Tapi air kokola batal. Nah tu ni. Air kokola batal. Supaya gak ni mati wajib mandi siapa? Orang hidup. Sah kada orang mati sendiri mandi dia sendiri. Sah. Bote apa? Mandi orang mati tu wajib, niat dia tu sunat. Gitu. Baik. Habis itu. Tu mati tu pertamanya mati. Nak kata mati hak wajib kena mandi ni mautun li muslimin ghairu syahidin. Mati bagi orang Islam lain daripada mati syahid dunia akhirat atau dunia saja. Adapun kalau orang Islam tu mati tapi mati syahid dunia atau syahid dunia akhirat, maka hak tu tak wajib mandi. Gitu Mana mati syahid dunia atau syahid dunia akhirat saja? Yang ini mati dalam medan peperangan ma'rakah dengan orang kafir. Mati perang dengan orang hak lawan, orang hak lawan Islam. Mati perang dalam peperangan orang kafir hak lawan Islam. Maka mati tu mati syahid. Syahid ke apa? Syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Dua-dua. Yang ni dilihat pada niat orang hak jual tu lah. Kalau dia niat kata nak meninggikan kalimatullahi hiyal ulia, nak meninggikan kalimah Allah Ta'ala, maka mati syahid dunia akhirat. Yakni mati syahid dunia, maknanya dunia ni dihukum mati syahid. Maka tak kena dia mandi, tak kena kapal tanah dengan pakaian hak belama dengan darah begitu je. Itu mana mati syahid dunia. Tapi akhirat kada hak tu wahisabuhum 'ala Allah. Allah Ta'ala wak kira akhirat kelak. Kalau dia mati syahid kerana dunia saja, yakni supaya orang kata dia ni orang berjual, maka dunia saja, akhirat kelak masuk neraka, tidak dikira sebagai orang syahid. Kalau dia benar niat kerana lillahi ta'ala, masuk dalam sikit, nampak payah orang nak masuk dalam sikit tu dah. Masuk dalam lagi, luah lagi ni. Luah lagi, depan ni tak ada orang tu. Kau kita ngajar luar pula lepas ni. Nampak nak duduk luar belakang tu. Masuk dalam sikit. Luah lagi ni. Belakang ni boleh duduk. Ini banyak ruang lagi. Kalau mati syahid kerana Allah Ta'ala, mana perang untuk menegakkan kalimatullah hiyal ulia, maka mati syahid dunia akhirat. Kalau kerana supaya manusia puji, orang panggil syahid dunia saja. Wa emma mati syahid dunia akhirat atau mati syahid dunia saja, maka hukumnya tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Kalau kena faham molek lah jihad dengan orang kafir. Ni. Jihad dengan orang kafir hak nak lawan Islam. Bukan jihad lawan orang Islam sama Islam. Tu tidak masuk dalam jumlah jihad, melainkan bila orang Islam tu sendiri dengan firqah yang sesat, dengan akidah yang menyeleweng, mereka mengangkat senjata untuk memerangi umat Islam, maka ketika tu dikira sebagai jihad juga. Mana? Sebagaimana yang berlaku pada di Timur Tengah tu, di antara Syiah dengan Sunni, ataupun dengan Sunni dengan Wahabi, tak kira. Maka hak tika tu dikira sebagai jihad fi sabilillah juga. Walaupun asalnya kita tidak dibenarkan untuk menghalalkan darah umat Islam, tapi kerana umat Islam yang berfirqah, yang berakidah, yang berfahaman sesat itu sendiri menghalalkan darah orang Islam, maka ketika tu wajib jihad lah. Wajib jihad. Gitu. Ni siapa ada mesej katanya jangan buigi the curve lah. Ada ni. Mana ada weh? Pavilion lah katanya ISIS. Nak bom. Buat hamba duduk di Indonesia hari tu, hari apa dia? Hari Jumaat kau tak silap. Maaf kau. Berlaku bom di Jakarta. Tengok deh. Semua tu orang panggil permainan orang-orang yang orang-orang bukan Islam. Kuasa dunia untuk mempelagakan umat Islam. Dia menyuluh pada mana-mana orang Islam yang kefahaman tentang Islam itu cetek,
kepahaman tentang jihad itu pendek, maka dia pun rekrut untuk apa? Untuk uji bakat bagaimana senjata yang direka ni. Uji bakat ya belaka tu. Siapa dia uji senjata pada ISIS kalau tidak popok Amerika, popok Yahudi? Tokennya ada senjata sendiri. Saudi siapa bagi senjata, bagi bom gapo semua tu daripada Amerika. Syiah mari mana bagai-bagai dia kalau tidak Yahudi? Adik-beradik belaka. Sebab itulah Amerika Yahudi dia memanfaatkan dua firqah yang besar, Wahabi dan Syiah ni, untuk memampuskan umat Islam. Untuk menghancurkan umat Islam yang di tengah-tengah. Biar bertelagah dua ni, biar mampu orang Islam di tengah-tengah. Di atas nama agama. Ismuddin, atas nama Islam. Tengok. Kalau kita tidak sedar, maka kita mudah terhasut dengan fahaman-fahaman mutasyaddidun, fahaman ekstremis. Katanya di Sri Lanka ke di mana hari ni dibom majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana gerang sangat maulid ni bid'ah, maka dibom habis mati. Allah. Nyanyilah itu semua tu orang panggil fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Baik. Maka sebab tu hak wajib kena mandi ni siapa? Orang Islam hak mati lain pada mati syahid dunia, akhirat atau dunia saja. Tu. Baik. Kalau begitu, kalau budak mati pula lagu mana? Kalau budak mati, mana budak mati ni orang hak beranak tu lah. Hak lahirkan anak tu. Ibu mengandung lalu melahirkan anak mati. Wajib mandi ke tak? Mati ke tu? Lagu mana hukum? Maka tilik. Kalau ibu tu beranak, anak tu 6 bulan ke atas, maka wajib belaka-laka. Mak ngandung beranak anak 6 bulan ke atas mati. Ada ni. Orang panggil apa tu? Mati lah. Orang tak panggil gugur. Gugur ni siktun. Apa siktun? Maknanya beranak tak cukup bulan. Yakni 6 bulan ke bawah. 6 bulan ke bawah beranak. Beranak 6 bulan ke bawah orang panggil apa? Siktun. Apa? Keguguran. Ada pun 7 bulan, 8 bulan beranak, tu tak panggil gugur. Orang Melayu je panggil gugur je. Gugur gugur. Dak tu meninggal dunia. Kalau tengok, kalau mak tu beranak anak 6 bulan ke atas, maka wajib belaka. Mana? Wajib mandi, wajib kapal, wajib semaya, wajib tanah, wajib belaka 4. 6 bulan ke atas, wajib belaka. Tak kira ada hidup tak ada hidup. Lahir senyap mati dah. Supaya. Lahir je, beranak je 6 bulan ke atas. Tak kira ada tanda hidup, ada tanda hayat ke tidak, wajib belaka. Gapo wajib belaka? Wajib mandi, wajib kapal, wajib semaya, wajib tanah. 4 wajib belaka. Hak masalahnya kalau beranak kurang pada 6 bulan. Yang ni orang panggil gugur, siktun. Dah tu ni. Mana 6 bulan ke bawah? 6 bulan ke bawah, lagu mana? Tengok. Kalau tidak ada tanda hidup, mana tidak ada gerak, mana tanda hidup, tak gerak, tak suara. Tak bergerak dan tidak ada suara. Lahir itu senyap. Atau lahir itu tak bergerak gapo senyap. Suara tak bunyi, gerak pun tak tubuh. Maka wajib berapa? Wajib kena semaya, kena tanah. Tak wajib mandi, tak wajib kapal. Tu. Wajib semaya, wajib tanah. Tak wajib mandi, tak wajib kapal. Mana tu gugur ada tanda hidup. Ada ni. Mana tak ada tanda hidup. Mana apa? Gugur tanda hidup ada.
Mana tanda hidup? Dia bergerak atau dia bersuara. Lahir itu bunyi suara, pak mati. Atau lahir tak bunyi suara, gerak nyak kak senyap mati. Nah itu ni. Maka wajib ke apa? Wajib semaya, wajib tanah. Tu. Nak? Baik. Tu orang panggil siktun. Hak mana ada tanda hidup, wajib semaya, wajib tanah. Tapi kalau tak ada tanda hidup, mana? Lahir itu senyap, tak bergerak, tak bersuara, tapi bersifat. Bersifat dah. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, sifat comel dah. Seorang budak. Tapi lahir itu senyap, tak bunyi suara, tak bergerak tubuh. Maka wajib berapa? Wajib 3 perkara. Mana? Wajib mandi, wajib kapal, wajib tanah, tak wajib semaya. Nak? Dah tak tu? Kalau siktun. Mana? Kalau gugur bersifat, cukup lekat dah. Kaki tangan ada belakang dah. Tapi tak ada tanda hayah, tak ada tanda hidup. Yakni tak bergerak dan tak bunyi suara. Maka wajib berapa perkara kita dengan budak tu? Wajib 3 perkara. Wajib mandi, wajib kapal, wajib tanah, tak wajib semaya. Apa? 3. Dan 3 perkara. Wajib kapal, wajib mandi, wajib kapal, wajib tanah, tak wajib semaya. 3. Tu. Dah kalau tak bersifat, siktun makna gugur, makna beranak belum pada cukup 6 bulan. Yang ni 6 bulan ke bawah. Tiba-tiba beranak. Tapi tak ada sifat, seketul daging. Atau ada seputus tangan je. Tak cukup sifat dia. Maka wajib berapa? Tak wajib belaka-laka, sunat jah orang panggil tanah. Sunat buku dan sunat tanah. Gitu. Ni orang panggil nak dalam bab mati budak lah. Budak mati. Orang tua tak usah cara lah tu. Tak pelik dah. Pak mak mati tu wajib belaka dah ni. Wajib kena mandi, kena kapal, kena semaya, kena tanah. Hodok cara pening tadi tu, kalau mati budak. Lagu mana mati budak? Kalau beranak atas pada 6 bulan, maka wajib supaya orang tua. Wajib mandi, wajib tanah, wajib kapal, wajib semaya. Kalau beranak bawah pada 6 bulan, yakni keguguran, siktun. Tapi ada orang panggil tanda hidup, yakni bergerak atau bunyi suara. Ketika tu wajib kena semaya, wajib kena tanah. Dah kalau bersifat tapi tak ada suara, tak ada orang panggil tanda hidup, tak ada bergerak. Ketika tu wajib kena mandi, wajib kena kapal, wajib kena tanah, tak wajib semaya. Dah kalau lahir tu pula tak cukup sifat, usah kena ada tanda hidup, sifat pun tak cukup. Hak tu tak wajib belaka-laka, sunat jah buku pah tanah. Habis. Ada tu. Sifat tahu. Lah ni tak berasa lagi ni. Dah kena baru nak telefon. Ada ni. Hak muda-muda ni. Mana hak muda-muda menikah dak lagi dah. Ya kata bila nak ada anak, biti nak bini tak cukup lagi. Ngaji dulu. Jangan nanti nak teratuk barulah nak nelpon aku tak jawab dah. Ni. Ustaz kan ni kita ni, bini kita ni gogo gini. Tak mampulah aku ajar dah itu. Ni. Tanya lagi. Orang duk ulas banyak kali dah ni. Nak ulas sekali lagi. Ni kalau mak beranak atas pada 6 bulan, orang panggil wajib serupa dengan orang tua. Orang tak panggil gugur tu. Berapa bulan dah ni kandungan ni, beranak ni? 8 bulan, 7 bulan. Mati. Meninggal dunia, mati. Wajib berapa? Wajib 4. Wajib mandi, wajib kapal, wajib semaya, wajib tanah. Dah kalau beranak bawah pada 6 bulan, orang panggil berapa? Tu baru orang panggil siqtun, guguran, keguguran. Maka tengok kalau ada tanda hidup, yakni bergerak atau bersuara, maka wajib kena semaya, wajib kena tanah.
Dah kalau cukup sifat ketul tubuh, sekujur tubuh, ada 2 kaki, 2 tangan, kepala, mata, mulut, telinga. Tapi lahir tu senyap dah, tak ada tanda hayat, tak ada suara, tak ada nak bergerak. Wajib berapa perkara? Wajib mandi, wajib kapal, wajib tanah, tak wajib semaya. Nah, dah kalau lahir tu beranak tu bawah pada 6 bulan, yakni siktun keguguran, tapi tak cukup belaka. Seputung dengan tangan, putung je kaki, mata pun tak ada, kepala pun berapa nak ada ya. Tak wajib belaka-laka, sunat buku tanah. Tu. Nah, lepas tu tak kena tanya dah lah. Nak ada ni. Tu. Allahu akbar. Bes itu. Keduanya daripada 6 sebab. Nak wajib mandi sebab keluar mani. Mani kok bahasa Arab ni bukan ikut bahasa orang putih. Ada ni. Kalau mani kok bahasa orang putih duit. Kalau keluar duit ya kena mandi berat Ada ni. Sebab keluar mani. Lama lagi draw duit di bank, klik mandi pula. Dia kata apa ngaji hari tu sebab keluar mani. Mani ni kena mandi. Nah, waktu mani duit. Ni mani maknanya apa? Air. Hak jadi patisari bagi sebab musabab Allah Taala jadikan manusia. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang asal daripada sul, dan taraib, 2 lambung ni, 2 susu kopek ni. Ada ni. Pas 2 sulbi ni. Itu asal daripada air yang memancut, yakni air mani. Maka bila keluar aja air mani, wajib mandi, wajib. Tu. Tak kira keluar tu atas jalan adat atau menyalahi daripada adat. Yakni keluar air mani kok mana? Kok zakat atau kok farak, itu orang panggil kok adat. Kok adat dah. Atau keluar kok tidak adat, ghairul adat. Itu ni. Keluar kok mana? Keluar kok punggung. Tera berak pun tu biar air mani. Wajib mandi tak? Wajib. Itu ni. Keluar kok telinga kau tikuk gi. Wajib mandi. Wajib. Sama ada keluar tu atas jalan adat atau menyalahi daripada jalan adat, maka wajib mandi. Tu. Tak kira inzal mani tu sama ada laki-laki atau perempuan. Perempuan pun wajib mandi, keluar mani. Laki-laki kalau lagi sangat wajib mandi. Wajib. Habis. Ni ke. Itu ni. Ada ramai mana lagi orang muda kita ni tak tahu. Keluar mandi wajib mandi tak tahu. Keluar mandi wajib mandi ada. Pemuda-pemuda kita tak pandai mandi wajib ada. Tak tahu kalau keluar mandi kena mandi wajib. Ni. Ada, memang ada. Dalilnya bila? Nanti nak nikah tu email soal. Mula perlu kejap tutak tak tahu nak jawab. Berapa rukun mandi wajib? Sudahlah. Ada jawab. Buka pai air. Itu ni. Lepas tu ambil nyebok. Itu ni. Ambil cetung lah macam-macam. Jawab dengan ngarut saja lah tu. Hak tu orang panggil rukun mandi, bawah lagi akan insya-Allah dia sebut. Jadi yang keduanya sebab keluar mani. Tak kira keluar tu atas jalan adat, yakni zakat dan farak, atau menyalahi adat, tak kira wajib mandi. Sama ada laki-laki atau perempuan, maka wajib mandi. Yakni keluar tu keluar daripada hasyapah zakat atau farak. Kalau berasa-berasa nak keluar tapi tak tubik lagi daripada hasyapah zakat farak. Berasa dia teh ada ni. Lekat tengah tu. Wajib mandi tak? Tak wajib mandi. Tak wajib. Tak ada ni. Yang ngaji fiqh lagu ni amun nak kecek berbahasa tak tergamuk. Tak ada ni. Tapi ngaji fiqh kena ayat lah.
Takutnya mari dalam kita duduk seharian hidup ni, yang mari kejap-kejap kata ni. Budak-budak terutama kalau masuk asrama, tegak dia kena orang panggil kudis buta dulu. Kena kudis buta. Kulit tak pernah kena air cemar. Bila pergi asrama, kena air kolah hok cemar, pakak dengan orang tu orang ni. Jadi mudah naik kudis buta. Bila naik kudis buta, dia naik hok mula-mula sekali dia serai di batu belai tu. Pas dia duk garu, dia suruh pelak kata ni. Ya teh. Wajib mandi dak. Kata ni. Wajib mandi dak. Tak tubik lagi ustaz, wajib dak mandi. Tak wajib mandi. Wajib mandi bila? Bila keluar. Mak tubik daripada mucung tu. Qadah syapah dia. Ketika tu baru wajib mandi. Baru wajib mandi. Baik. Habis itu. Ketiganya daripada 6 sebab wajib mandi, sebab jima'. Jima'. Jima' maknanya apa ni? Wa emo jima' hak halal atau wa jima' hak tak halal masuk bi. Mana jima' hak halal tu suami isteri lah. Dalam nikah yang sah atau seorang tuan kepada hambanya, hamba milik bagi dia, dia jima' hamba yang milik bagi dia. Hamba bukan bibi amah tu, bukan. Hak tu bukan hamba tu. Mau awak hamba kata hamba tak apa ni hamba kepala bapak membayar gaji tu, orang gaji tu. Ni. Orang gaji tu bukan hamba. Hamba tak ada dah. Maka jima' hak halal mana? Jima' dengan isteri dalam nikah yang sah. Atau jima' hamba milik kita sendiri, atau nikah wati mana jima' dalam wati syubhat, dalam jima' syubhat mana syubhat? Tukar kasut ni duk ingat kasut dia rupa kasut orang lain. Peheda nengu. Tukar kasut. Mana tukar kasut? Ginilah contohnya. Bining dia tu ada adik kembar. Kembar sebiji serupa. Hidung, mata, mulut, suara serupa sebiji. Tak ada ubah dah. Cuma bezanya tarik lalak tekak. Bini ilik kiri. Adik bini, adik ipar ilik kanan. Tu je beza. Satu hari klik kapur ramai-ramai. Raya kau tak kira lah. Ni. Jadi bilik tu ada 2 ilik atas. Mula-mula dia parking bilik kanan. Adik ipar duduk bilik kiri. Pahnya mari ramai-ramai ni gak. Main dengan ipar-ipar birah-berah ke apa ni. Ajak lepok lah kedai kopi. Duk buat set-set suami ni kedai kopi lama sampai lewat malam. Ya bini rumah ni dia tukar bilik dengan adik ipar dia. Dia kata tak sedap kak bilik ni tak ada aircon tak jadi. Dik mu duduk bilik ni, kak duduk bilik sebelah tu. Tukar. Tak royak kau tuk lelaki. Kata ni. Tuk lelaki balik, hok kena kau tukar ali dah kedai kopi. Kata ni. Masuk bilik ingat kau hok bini dia. Rupa-rupa adik ipar dia. Gak mananya cem kau kembar, suara serupa. Kata ni. Adik ipar pun gamuk kau bik tuk lelaki dia. Dengan gelak. Ni misal masalah lah ni. Kalau buat chat adik ipar aku ni, dosa tu zina ke panggil. Hok ni memang tak tahu sungguh. Tiba-tiba jadi kerja malam tu. Ambak tepuh sikit ya. Kata ni. Kabar-kabar bila sudah buka lapu tengok tahi lalak ilik kiri. Sudah. Bini ilik kanan contoh. Kata ni. Ayah kata ni adik aku ni. Tengok ni habis ipar aku ni. Tukar kasut. Itu makna tukar kasut. Atau orang panggil apa tu? Wati syubhat. Maka kalau boleh anak dengan sebab jima' tu boleh bengpak. Boleh bengpak. Boleh bengpak. Tapi kena faham molek tukar kasut. Kalau orang hak tak biasa beli kasut, tak pernah beli kasut, tiba-tiba nak buat tukar lagu mana? Ni. Kasut dia tak aja beli. Pas turun sejik tak tahu kasut orang. Kasut aku dah kali ni. Bila masa beli kasut? Tu mengarut curi orang panggil. Bini tak aja ada, tiba-tiba tukar kasut. Kata ni. Tukar ni bini aku. Bila masa mu bini? Faham molek tu? Tak kira. Wati dalam nikah yang halal
atau wati dengan hamba milik dia, atau wati syubhat, wati mana jimak lah, atau wati haram, mana jimak, mana zina tu. Sama ada zina tu dengan orang atau nate tak kira. Jumpa lembu naik gerang pakai berak dengan lembu lalu. Ni buat misal tu barang haram belaka tu. Siapa wajib mandi? Orang lembu tak wajib. Lama orang lembu ajak masuk bilik air mandi juga kata. Siapa wajib mandi? Okey. Ngaji fiqh lagu tu lah weh. Tak ada ni. Jangan duk kata ustaz mulut uduh nyapung. Dak. Masalah fiqh kena cerita habis. Lama duk tanya bolak bani. Tu tak jadi habis masalah tu. Ustaz nak cerita habis dia kata ustaz mulut uduh. Tak cerita habis bani dia tanya pula lepas ngajar. Ustaz, kalau dia buat projek dengan kambing wajib mandi tak? Kira ya ada wajib mandi orang bukan kambing. Ni, kambing tak wajib mandi. Tak boleh kira orang hak jahat nafsu jahat. Dia Kelantan tu ada dah kira dulu. Nyaprek kambing terus, mampu kambing. Tak ada nak mandi kambing mampu terus. Haram tu, haram. Tu orang panggil apa tu? Sebab jimuk, yakni bertemu dua khitan. Bertemu dua kemaluan, maka hak ni wajib mandi, tak kira inzal mani tak inzal mani. Tak kira. Dak, baru tak sampai serang lagi orang mari ketuk itu rumah hari tetamu dah gong. Allah sakit hati. Akak cabut kelik kerih kata ni. Akak cabut kelik kerih. Dah tahu. Tak ada inzal mani lagi tu. Baru 2 kali masuk ya. Tak tubik air mani lagi. Wajib mandi tak? Wajib mandi walau tak inzal mani. Kenapa? Wajib mandi hak ni wajib mandi sebab jimuk, bukan dengan sebab keluar mani tidak. Sebab bertemu dua khitan. Mana? Yakni tenggelam qadah hasyapah dia dalam kemaluan perempuan. Baik. Jikalau orang tengok raya. Tu. Jikalau tiada keluar mani sekalipun, apa makna sekalipun? Wajib mandi juga. Wajib mandi juga. Tak kira keluar mani, tak keluar mani. Tu wajib mandi. Tu. Bapa tu wajib mandi tu? Kerana bertemu dua khitan. Kerana bertemu dua kemaluan, yakni tenggelam zakar qadah hasyapah dalam farak seorang isteri. Baik. Keempatnya daripada 6, suci daripada haid. Suci makna kering, atau nakok antara selang-selang antara mari darah. Yakni kita kata seorang perempuan yang kali pertama mari darah, maka hari pertama mari 10 jam, maka berhenti pula darah. Ketika tu dia ingat kau berhentilah. Maka tak cukup nak kata haid. Maka celah antara nak mari pula darah esok mari pula 10 jam, atau orang panggil kering, suci. Ini bagi orang yang kali pertama mari darah, ketika tu dia semayang lah. Kerana dia ingat kata berhenti dah darah. Tiba-tiba esok mari pula. Mari pula darah. Mari berapa? 10 jam. Maka berhenti pula dia semayang. Pas berhenti pula darah, masuk pula kapal dia. Maka semayang pula dia. Pas hari pula 4 jam hari ketiga, maka berhenti pula dia semayang. Jadi retilah dia bahawasanya bulan pertama dia ni ialah qada darahnya ialah sehari semalam 24 jam, tetapi waktunya 3 hari. 3 hari. Bulan depan bila mari 10 hari tak boleh dah buat gitu. Kerana adat bulan lepasnya 3 hari. Qada berapa? 24 jam. Yakni hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 4 jam.
Nah, qada tu 24 jam tapi waktu 3 hari. Nah dia ni, waktu 3 hari. Bermakna selang antara darah. Nah, di antara nakak surah. Mana nakak surah? Berti darah 10 jam. Nak mari 10 jam pula darah tu, hak tika tu tak wajib mandi. Nah, bagi siapa? Perempuan yang muta'addah. Nah, perempuan yang sudah beradak dah. Bulan lepas dia tahu dah adak dia ni 3 hari. Yakni qada 24 jam. Maka bulan ni walau mari 10 jam pun tak boleh nak mandi lagi. Buatannya bulan lepas tu orang panggil mari 3 hari. Nah, esok mari pula 10 jam ni. Lusa mari pula 4 jam ni. Ketika tu tak boleh dia nak mandi. Dia kata suci daripada haid ni, pertamanya bagi orang yang pertama kali mari haid. Nah, ketika tu dia ambil atas jalan tu. Yang keduanya mana berhenti terus. Berhenti mana? Berhenti ikut orang panggil adat dia. Pada adat bulan lepas 7 hari. Maka adat bulan ni 7 hari mari, hari ke-8 semaya dah lah. Nak berhenti dah darah. Semaya dah, mandi dah. Tiba-tiba hari ke-9 mari pula darah. Atau hari ke-10 mari pula darah. Berhenti pula dia. Kenapa berhenti? Kerana masih lagi dalam masa sebanyak-banyak haid. Berapa hari dah? Berapa hari dah masa sebanyak-banyak haid? 15 hari, 15 malam. Nak? Maka dia berhenti pula. Hari ke-10 mari darah. 11 mari darah. 12 mari darah. 13 berhenti dah. Bermakna haid dia pada bulan ni ialah berapa hari? 12 hari. 12 hari. Bermakna bulan depan walau berhenti darah hari ke-7, hari ke-8 tak boleh semaya lagi. Kerana bulan lepas mari dah darah pada hari ke-10. Maka dia tunggu, dia ingat kata mari ke hari 10. Kalau mari sungguh, bermakna adat dia serupa dengan bulan lepas. Tiba-tiba tak mari dah. Tak mari. Tak mari sampai habis, sampai ke hari ke-16, 17, mai tak mari dah darah. Bermakna kurang pula dah adat dia 7 hari. Hak dia tinggal semaya kena qada habis. Mana? Pada hari yang ke-8, 9, 10, 11, 12. Dia ingat kau mari pula darah tu. Maka kena qada. Kena qada. Buat apa? Bukan haid. Haid dia 7 hari je. Hak tak kena qadanya haid. Kalau tidak haid kena qada. Gitu. Tu semua tu bawah tu akan ada bab haid sikit di atas tu. Baik. Kalau gitu bila suci daripada haid, yakni kering atau bersih. Mana? Masuk kapah putih, keluar putih. Atau masuk kapah putih, keluar jernih. Itu dhabit bagi kering. Kena masuk. Tak boleh tengok di pempoh gitu, tak boleh. Lama buka tengok pempoh tak ada, bakal mandi lalu. Padahal dalam tu ada lagi darah tu. Mana? Tepat hak kalau kita duduk. Bukan kita lah, orang tino lah. Kita orang jatuh tak ada mari haid ni. Tepat kalau orang puan duduk. Ketika mana qada hajat. Ketika mana terbuka, ketika mana qada hajat tu, ada darah tu dalam tu. Tapi duduk dalam. Orang panggil apa? Fatrah. Yakni kena masuk kapah tu baru tahu kata ada darah ada. Qada tengok di pempah tak nampak. Di pempah tak tubik. Tapi kalau masuk kapah dalam, baru nyata. Tu orang panggil masih lagi hukum ada darah. Yakni kalau masuk kapah putih, keluar warna belang warna merah, warna hitam, warna kuning atau belang-belang merah, belang-belang hitam atau belang-belang kuning atau belang-belang kelabu, maka hukumnya masih lagi ada darah. Fatrah hukum haid dengan ijma' ulama hukum haid. Maka sebab tu tak boleh kita tengok di pempoh begitu tak ada kat pakai mandi tak boleh. Ada hodok ngajar dalam IQ mula dia kata tengok di pempoh tak ada darah mandi ya. Senang. Islam kan mudah. Senang. Dia dalih tu sama dia buat ni. Islam mudah. Iya. Islam memang mudah tapi kena ikut hukum. Nak mudah apa? Jangan ikut kepala otak kita sendiri. Ada ni, kena ikut hukum. Maka kena masuk. Ni orang perempuan ni kena cakna ni. Orang lelaki kena cakna ke? Cakna apa? Cakna belajar apa hajar pada bini anak perempuan. Dia kata metaka dia tak mari darah haid tu gak malah ngaji dah bapa ustaz kita tak ada mari haid. Dah mu bini ngajate.
Kata ni. Mu bini dengan jatah ke? Nah, kalau mu bini dengan tino, mu kena ngaji. Buat apa? Buat kena ajar bini ni. Nah, kena ajar sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, ghalib haid. Nah, hukum fatrah haid. Bagaimana nak cek? Nah, dah kalau benih orang tu perempuan mari istihadah, bagaimana hukum mustahadah? Nah, mutahayyirah mutlaqah. Ni, mana? Mustahadah perempuan yang mari darah istihadah. Yang ni darah yang lampau daripada sebanyak-banyak haid. Hari kena belah mari darah, 17 mari darah. Nah, maka perempuan tu faham kata dia tu mari istihadah. Maka mana haid dia? Nah, bini kita royak, "Bah, bulan ni hari ke-17, 16 mari lagi darah ni." Lagu mana ni? Kalau tak ngaji kata, "Oh, haid dah tu, gitu-gitu jelah." Nah, walahal perempuan itu berlaku hukum istihadah. Nah, maka istihadah itu hukumnya suci. Nah, walaupun ada darah, hukumnya suci pada ibadat kena semaya. Kena semaya. Nah, kena mandi. Nah, lagu mana nak semaya? Nah, kena ikut. Nah, orang yang taharah darurah, faqidut taharain. Yakni orang yang kena nak syarat ditambah lagi pada syarat dia silsil dami. Orang yang dedah darah tak putus-putus. Nah, mana? Kena masuk waktu baru boleh ambil air semaya. Nah, ni kena masuk waktu baru boleh kecing, boleh bersih ke orang panggil kemaluan dia, baru boleh ambil semaya. Tidak seumpama taharah salim, tidaklah. Taharah darurah, taharah yang tidak ghairus salim, tidak sejahtera. Kenapa? Kerana dia orang panggil berpenyakit, ada darah penyakit ni. Enggak kalau orang jatuh tak mengaji, tak ajar anak dia. Oh, gitu-gitu lah ya. Mari darah lagi, tak usah semaya. Walhal kalau darah tu bukan haid, tak semaya dosa. Dosa besar. I'tikad tak semaya ketika kata istihadah tu kufur nah. I'tikad tak semaya tu halal ketika mana istihadah kufur. Karena semaya ketika mana istihadah darah duk mari wajib semaya itu wajib. Tengok. Maka sebab tu kena ajar. Nah, tiba-tiba anak perempuan kita berlaku istihadah. Nah, darah mari lampau daripada 15 hari 12 malam. 16 mari, 17 hari. Mana haid dia? Anak kita kali pertama mari darah. Nah, dan tidak ada syarat tamyiz, yakni warna darah mari atas wajah yang sama. Satu hari bulan sampai ke 15 hitam belaka atau merah belaka. Mana haid dia? Anak perempuan kita ni kali pertama hari ni tak ada adab. Nah, tamyiz tak ada, adab pun tidak ada. Maka di manakah haid dia? Tiba-tiba darahnya mari sampai ke hari ke-16, 17, 18 mari lagi darah. Di mana haid dia? Ketika tu haid perempuan yang kali pertama mari darah, yang tidak ada adat dan tidak ada syarat tamyiz, nak membeza warna darah, haid dia sehari semalam qada 24 jam kali pertama mari. Yakni kalau satu hari bulan tu ialah 24 jam mari darah. Maka satu hari bulan tu haid dia. Bermakna dia kena qada semayang 2 hari bulan sampai ke 15 hari bulan kena qada semayang dia. Kenapa? Kerana bukan haid. Haid ni tak qada semaya ni haid. Haid tak kena qada semaya. Satu hari bulan tu haid dengan yakin Kerana sebab tu tak kena qada semaya. Adapun 2, 3 sampai ke 15 itu istihadah, maka kena qada semaya. Nah, ni penting ni. Haid ni. Dah kalau kali pertama mari tu qada 24 jam 3 hari. Bermakna hari ke-4 sampai ke 15 kena qada semaya. Tak kira dia nak qada 24 jam. Dah, tak semestinya sehari semalam sungguh ataupun memang sehari semalam. Nah, pukul 1 tengah hari sampai 1 pagi pula tu. Cukup 24 jam. Nah, ni mari darah. Maka ketika tu 24 jam sehari semalam. Atau tak cukup sehari semalam tapi qada perhimpunan darah tu 24 jam. Seumpama contoh tadi 1 hari bulan 10 jam, 2 hari bulan 10 jam, 3 hari bulan 4 jam. Jadi perhimpunan darah dalam 3 hari itu 24 jam. Bermakna qada sehari semalam tapi 3 hari waktunya mari. Maka 3 hari yang pertama ni haid dengan yakin. 4 hari bulan sampai 15 kena qada semayang.
Ini bagi perempuan yang telah yang pertama kali mari darah. Pertama kali mari darah ni. Nah, tak ada syarat tamyiz dan tidak ada adat. Nah, ada pun perempuan yang ada syarat tamyiz, maka dia lihat pada syarat tamyiz dia. Yang qawi itulah haid, yang dhaif tu orang panggil istihadah. Yakni kalau 7 hari mari hitam, baki lagi lepas pada 7 hari tu merah belaka. Mana 7 hari darah yang hitam itulah haid. Nah, lepas pada tu kena qada sembahyang istihadah. Atau tidak ada syarat tamyiz, maka kembali pada adat. Kalau perempuan tu beradat, pada bulan lepas berapa hari mari haid dia? Nah, 8 hari. Bulan ni berlaku istihadah. Bermakna kena pakai adat. Nah, adat bulan lepas 8 hari. 8 hari tak kena qada. 9 hari bulan sampai ke 15 kena qada sembahyang. Ini orang panggil berlaku pada perempuan. Ini cermat. Tu orang sebab tu orang perempuan ni sebenarnya dia penat sikit. Maka sebab tu dia tak perlu buat kerja selain daripada hak Allah Taala suruh dia. Hak Nabi SAW sabda, perempuan ni taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, maka dikatakan bagi perempuan tu masuklah mana-mana pintu syurga hak mu nak masuk. Allah senang dah. Kenapa perempuan tu senang? Kerana susah dia. Nak taat pada Allah ni pun kena ngaji penat letih. Tengok babul haidi wal istihadati wan nifasi lah. Gitu mau sekali yang ngaji pening. Ni. Kerana susah dia kena jaga. Dia tu lain daripada kita orang lelaki. Maka sebab tu orang lelaki wajib atas dia kena cari nafkah. Lebih lagi wajib atas dia kena keluar rumah. Kerja berapa. Perempuan tak wajib sebenarnya. Tapi oleh kerana akhir zaman ni jadi umum balwa. Tak lagi dah kalau orang puas tak kerja kena duduk rumah. Jadi tak masuk ada ekonomi tak imbang. Tika tu gak jadi umum balwa perempuan buat kerja benda hak bukan mustahak bagi dia. Mana kerja sama naik dengan orang jantan juga. Dan bahkan orang perempuan lebih berjaya daripada orang jantan. Boleh jadi funder bagi kelab bola. Ni semua kena pakai baju pink belakang untuk main tak. Apa? Kerana dia kaya. Dia kerja sungguh. Ini akhir zaman dah ni. Ni akhir zaman. Tak ada arah. Umum balwa. Tapi kalau benda fardu ain tu lepas, tak apalah. Hak bimbangnya buat kerja hak bukan wajib atas dia. Tapi benda fardu ain tak lepas. Hak wajib tak lepas. Duk pergi buat benda hak tidak wajib. Mana cari duit, cari harta, kerja, jadi business woman, gapo semua sekali. Tu bukan wajib atas dia. Wajib atas laki-laki. Sebab itulah dalam hukum Islam bahagia saka lizzakari mislu hazzil unsayain. Orang jantan boleh dua, orang tina boleh sah. Ni. Kenapa? Ada. Kerana perempuan tak ada buat benda. Boleh banyak-banyak pun kalau dia nikah. Tok lelaki dia wajib tangguh dia. Orang jantan jangan. Itu ni, nama bini jangan tangguh tok lelaki tu orang panggil tok lelaki dayu. Tok lelaki malah kerja tu tok lelaki bengong. Malah kerja reti sak rokok duk kedai kopi, piti minta dengan bini tu tok lelaki bengong orang panggil. Tok lelaki bodoh. Itu ni. Kerana tu tugas tok lelaki. Maka sebab tu Islam beri harta saka pada orang jantan dua. Tina so. Mata tina tak ada keperluan dia ajak apa dia kalau nikah orang jantan juga tangguh dia. Kalau dia tak nikah pok tangguh dia. Kalau dia berlaki laki tangguh dia. Orang jantan. Kalau dia bini tangguh dia. Tak nak sabar. Pondek benar. Tu ni, kerak tahu. Pondek pergi makan anjing tu ni. Dia kena tanggung. Dia ketua keluarga. Maka sebab tu orang jantan ya kerja lebih sikit. Maka kalau orang jantan tak sempat nak mengaji ni, ilmu fardu ain nak ajarkan anak bini, wajib dia kena hantar anak bini dia ngaji dengan orang. Ngaji di surau, di masjid, di pondok ada ustazah khas, dia kena bayar gaji. Apa tu? Kerana dia tak sempat mengajar ilmu fardu ain pada bini anak perempuan dia. Wajib. Masuk dalam jumlah ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Hei orang beriman, hendak jagalah olehmu diri kamu dan anak isteri kamu daripada kena bakaran api neraka. Atau sudah sibuk nak jaga orang lain lah. Kata ni. Kita kan sibuk nak jaga orang lain ke? Orang ni, orang tu, orang ni sesak, orang ni. Oh, sibuk tak kitanya. Nah, Ustaz Pak ni sesak ke? Sibuk aku sesak ke dak? Kata ni. Tu nampak dengan tarekat sesak tu. Nah, gagal dalam apa? YouTube, dalam Facebook, dalam sesak je kata. Piu Pak pelopor tarekat sesak. Sibuk nak nyesak orang. Siapa mu? Kata ni. Cara hadirimu takut mung tu sesak tak tahu. Nak sesak tak sesak ni bukan ukuran jakim. Ai kami ni amo kena pergi dijai, ada penerangan. Apa yang nak pergi boleh pukul 10 pagi jumpa di depan masjid negeri ni. Sesak tak sesak ni bukan ke jaking. Nah, jaking ni hanya jabatan agama. Yang mana mengeluarkan tu orang. Enggak orang ni pakai bagai orang panggil fahamah. Nah, kalau marajak kita dipegang oleh orang Syiah, maka Syiah lah cenderung dia. Kalau dipegang oleh Wahabi, maka Wahabi lah kecenderungan dia. Kalau dipegang oleh Ahbash, maka Ahbash lah kecenderungan dia. Maka sebab tu di akhir zaman ni susah untuk kita berpegang dengan satu-satu perkataan, satu-satu orang panggil notis yang digazet oleh satu-satu jabatan. Payah. Bukan sekarang juga. Zaman Abbasiyah mula dipegang oleh Mu'tazilah. Kerajaan dikuasai oleh Mu'tazilah. Kalau begitu ketika tu dikeluarkan hukum bahawasanya Quran makhluk. Ini benar tak? Tak benar. Walaupun Jakim zaman Khalifah Abbasiyah tu dipegang oleh Mu'tazilah. Tak boleh nak berhukum. Ini Jakim, ini Khalifah kata ni. Ini kerajaan sendiri keluar fatwa ni. Bahawasanya Quran itu makhluk. Tak boleh nak pegang. Nah, mesti kita kena siasat. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu itu mesti ditasawur forok dia. Kaji betul-betul kenapa sesat. Nah, ini usah kena cek bak tarekat, bak cekelak pun tak habis-habis. Nah, tu ni. Sekejap haras, sekejap halal, sementara haras, sementara halal, kuk beri tu. Nah, tu ni. Bagaimana kita nak percaya seratus-seratus, nak telan bulat-bulat. Kalau cekelak pun tak boleh nak selesai. Nah, ni orang panggil akhir zaman. Nah, bila amanah tu disia-siakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nah, maka tunggulah saat kehancuran. Sahabat tanya bagaimana ya Rasulullah? Nah, maka Nabi kata iza usnidat amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Maka bila sesuatu urusan ini diserahkan pada tidak ahli dalam medan dia, maka tunggulah saat kehancuran. Ya dah. Nah, kenapa sesat? Dikatakan kerana yang paling orang panggil ada dalam warta tu kerana yaqazah. Yaqazah tidak sesat. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jaga itu harus berlaku kepada aulia illah, berlaku kepada wali-waliullah. Nah, itu ni ada dalam kitab Fatawal Hadisiyah bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Disebut, ditanya bagaimana tentang yaqazah, bertemu dengan Rasulullah secara jaga. Maka jawab Ibnu Hajar, harus. Nah, la ba'sa fih, tidak ada apa-apa pun padanya, karena warada diwarikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata marra'ani fil manam, siapa melihatku dalam mimpi, fasayarani fil yaqazah, maka dia akan melihat aku dalam keadaan yaqazah, yakni dalam jaga. Tapi siapa orang tu? Kalau orang yang pakai seluar pendek, tak semaya subat penuh di telinga, rambut warna-warni Malaysia, betuk pang pula. Saya bertemu Rasulullah, boleh win napas lalu lah. Penipu. Ini orang warak. Sebab tu tariqah Ahmadiyah yang diasas oleh Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Hasani, yang dipeloporkan oleh kerajaan negeri Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni, tariqah Ahmadiyah tu diwartakan tariqah mu'tabar. Sejak daripada Syekh Sa'id Linggi lagi, mufti kerajaan Negeri Sembilan, turun kepada anak dia Syekh Murtada, turun pada mufti sekarang. Tak kira Negeri Sembilan memang ada akta tariqah mu'tabar. Satu daripadanya tariqah yang diamalkan oleh Negeri Sembilan, kerajaan dia sendiri, ialah tariqah Ahmadiyah. Kalau dilihat tariqah Ahmadiyah, salah silahnya melalui yaqazah, yakni Syekh Sidi Ahmad bin Idris Al-Hasani qaddasallahu sirrahu,
dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak secara suri, secara jaga, nak yaqazah di Mekah, di Kaabah, dan ditalqinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan Nabi Khidir ada bersama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Boleh dilihat dalam kitab Lum'atul Awrad karangan Tok Wan Ali Kutan. Nah, bahkan disebut sabdaan Nabi kepada Sidi Ahmad bin Idris, aku menyimpan wirid ini hanya khas kepada engkau. Ini lagi tu. Sepatut Jakin kena hukum sesat juga tarekat Ahmadiyah yang diamalkan oleh kerajaan Negeri Sembilan, yang diamal oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Sesat kerana yaqazah. Tiba-tiba awak menghukum sesat kerana yaqazah. Tak menasabah. Nah, kerana Syekh Hisham Kabbani yaqazah tak menasabah. Nah, ini terletak kepada individu tersebut. Kalau dia menipu, maka dia berdosa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu di atas nama aku, maka dia menyediakan tempat dia dalam neraka. Dah awak tahu mana dia menipu. Boleh jadi betul, boleh tidak. Nah, al-khabar yahtamilu sidq wal kadzib. Boleh jadi betul, boleh jadi menipu. Kalau dia menipu, dia hak kena masuk neraka, bukan awak. Kalau dia betul, awak kata tipu, siap awak. Nah, lebih baik tawakuf. Nah, tawakuf maknanya berkecuali daripada cepat menyesatkan. Lagi apa lagi kerana apa sesat? Nah, yang ada di Jaki itu antaranya ialah kerana menari, zikir menari. Ya Rabbi, zikir menari memang sesat. Haram. Zikir sambil menari memang sesat. Haram. Nak zikir kau nak menari, kau tanya dah sini. Nak menari, nak zikir. No tu dia kata menari, berputar-putar seperti helikopter. Itu bukan zikir menari, itu memang menari. Nak berapa puluh kali terai dah. Tarian sufi lain daripada tamayul. Mana? Menggoyang-goyangkan tubuh ketika mana berzikir. Itu ada. Menggoyangkan tubuh. Kenapa ni? Ke depan, ke belakang atau ke kiri, ke kanan. Itu ada warik dalam asar. Nak? Dalam asar ulama, dalam asarus sahabat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza yazkurullahu mailu ajsaruhum kama mailur rihul ashjar. Itu ada warik. Sahabat Nabi apabila berzikir mereka bergoyang-goyang tubuh mereka sebagaimana pokok yang ditiup oleh angin. Itu warik. Maka bergoyang ketika berzikir itu tidak sesat. Yang sesat zikir menari. Ini ada pun tarian sufi itu tak sesat kerana memang menari. Bukan kerana nak berzikir tak, kerana inda tawajudihim, kerana gembira. Bila Rasulullah puji asbah ta khalqi wa khuluqi, kamu serupa dengan rupaku dan akhlak aku, hai Ja'far, faraqasa Ja'far. Ja'far menari kerana gembira. Maka sebab tu orang yang berputar-putar, melompat-lompat menari itu bukan berzikir, tapi kerana bergembira. Apa lagi awak kata sesat? Oh, ni berpandukan buku yang ditulis oleh Syekh Nazim Al-Haqqani, guru bagi Syekh Hisham Kabbani. Pertama sekalinya Syekh Nazim Al-Haqqani tidak pernah menulis buku. Tak ada buku dia. Dia memperjuangkan Islam di Turki, di Cyprus dengan cara yang penuh dengan teliti. Sekarang ni Presiden Erdogan gapo tanah murid dia lah tu. Maklum di kita Turki ni sekular, bapak sekular kama atartu. Nak azal kok bahasa Turki. Tak boleh bahasa kok Arab. Tak boleh bahasa kok Arab nak azal. Begitu sekali kuatnya orang kata cengkaman sekular. Maka dakwah perlu orang panggil betul-betul halus. Maka sebab itulah daripada ucapan-ucapan Syekh Nazim Al-Haqqani, satu daripadanya diminati oleh orang-orang orientalis ketika mana kongres di Amerika. Ini hak disampaikan berita oleh anak-anak murid dia. Baru kau kata reka. Kenapa ustaz duk bai'ah tu? Weh, bai'ah ni tabarrukan. Di Mesir tu ada beratus tarekat. Siapa dusuk, siapa kau Aswan hang bagi, siapa kau Humaisirah. Semua tarekat hamba bai'ah. Ada hamba jadi orang tarekat Allah, cepatnya. Bai'ah tu bukan jadi orang tarekat. Bai'ah tabarruk. Ambo ya ada ke? Ambo ni lebih ikut lebih dan tidak lebih, memang ambo ikut cara almarhum Sayyidi Puasa Hamid Gunung ambo, almarhum tok guru ambo. Dia tak cepat nak mengaku ahli tarekat. Kalau orang minta
Bukan semaya sunat banyak pada kita lagi. Kita nak kata sesat ke orang ni semaya sunat pun tak. Pan ni qomat selalu, semaya isyak lalu. Nah, orang hok mun kata sesat tu semaya sunat qabliyah ba'diyah, bukan 2 rakaat, 4 rakaat nah anak ayat awi. Banyak ibadat pada kita lagi. Sebab tu Syekhuna Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala dalam YouTube ada. Nah, bila orang tanya dia tentang Syekh Nazim Al-Haqqani yang difatwa sesat oleh Jakib, jawab Syekh Ali nak Jumaah. Dia kata bagaimana kita nak kata sesat? Kami bila di satu ijtima' ulama di Amerika, kalau tak silap, kami lihat tidak ada seorang ulama yang paling banyak beramal dengan sunnah Nabi SAW melainkan Syekh Nazim Al-Haqqani. Sembahyang tahajudnya, bacaan Qurannya, jemaahnya, hatta sunat-sunat hak kecil, sugi kau gapo kau tidur sebelum qomat nak sembahyang subuh, habis dia kutip buat belaka. Bukan hanya berselawat ke atas Nabi SAW. Bila dengar orang sebut nama Nabi Muhammad SAW, bahkan dia menghidupkan kembali orang panggil kaifiyat khalifah Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah dulu. Bila sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tangan ni letak dada, ibaratnya orang panggil tibbil qulub, nak ubat jiwa. Nah, bahkan berdiri menghormati. Bila dengar orang sebut nama Nabi Muhammad, dia pun sallallahu alaihi wasallam. Pas duduk pula. Sebut pula nama sallallahu alaihi wasallam. Siap. Kita usahakan nak selawat, usahakan nak bangun berdiri, nak bangun cacat. Nak selawat pun malah. Tapi bak sesak kau orang nombor 1. Ada ni. Allah. Nah, ni payahlah kalau kita nak bercakap kat. Dah ada ni. Jadi ala kulli hal, kalau kita nak tahu sesak ke tidak, kita tengok dengan syariat. Itu saja. Neraca timbangan kesesatan satu-satu kelompok, satu-satu orang, satu-satu puak ialah neraca syariat. Bagaimana akidahnya? Memang kalau buku tu sesat, peminat dia dari orientalis, dia tulis buku, dia letak nama Syekh Nazim Haqqani. Walau Syekh Nazim Haqqani tidak pernah mengarang satu kitab pun. Nah, macam inilah Ustaz Don, tak ada pun ada akaun YouTube akaun Twitter, tak ada Ustaz Don Dania. Tapi banyak mana dia guna akaun nama Ustaz Don Dania. Nah, guna nama akaun Ustaz Don Dania, patut update status Ustaz Don kena. Nah, perempuan yang selfie dalam keadaan terjelai lidahnya, nah, sebenarnya meminta supaya orang menyetubuhi badannya. Allah. Berat. Orang pun pre-screen ni ada ni. Pre-screen masuk dalam Facebook. Habis orang pakak kata Ustaz Don gila, Ustaz Don tolol. Padahal Ustaz Don tak ada pun akaun Twitter. Ibarat zaman fitnah gitu. Nah, Syekh Nazim Haqqani tak pernah karya kitab pun. Tapi peminat dia daripada orientalis, orang bukan Islam, menafsirkan setiap ucapan dia dengan pluralism. Lalu seolah-olah dalam buku dia tu seolah-olah menyatakan agama ini semuanya sama, menuju kepada cinta, menuju pada ilah, nah, menuju pada Allah. Masuklah Kristian ke Islam ke sama saja. Siap. Kalau gitu bawakan Syekh Nazim Haqqani memang sesat, tapi tidak. Nyatanya ketua padri yang hidup zaman dia, yang dia pergi ziarah ada dalam YouTube, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Nah, di tangan Syekh Nazim Haqqani. Nak kata apa? Ulama dunia iktiraf. Nah, baru lepas di Indonesia ada ijtima' seluruh masyayikh turuqus sufiyah seluruh dunia di Indonesia. Bawah Raisul Am Al-Habib Lutfi bin Yahya. Tak ada pun keluar fatwa kata dia sesat. Bahkan dia ada majlis dia beribu mari. Di Indonesia ya tak boleh kerana fatwa Jakim. Ni kerana apa? Kena lihat kenapa dia kata sesat. Berdasarkan buku yang bukan dia karang. Bagaimana? Pelik. Ada ni. Tu berat nyanyi. Maka sebab tu janganlah kita cepat-cepat. Ada ni mengatakan sesat kepada benda yang bukan sesat, atau kita tak jelas sesat ke tidak. Nanti ni bimbang takut kita hak sesat, bukan orang hak kita kata sesat tu sesat. Kita hak kata kau orang sesat tu sesat. Tu. Maka sebab tu saya tak pernah nampak lagi. Dia kata tu salah dengan orang perempuan itu kerana dia bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Sebab itu bila kita tengok ulama-ulama yang bersalaman dengan orang perempuan, jangan tu kita sesat. Almarhum Said Tantawi, Syekhul Azhar, bekas Syekh Yusuf Al-Qardawi, ada ni hafizahullah taala, salah dengan perempuan. Syekh Ali Jumaah ada bersalaman dengan perempuan.
Syekhul Islam, Syekhul Azhar, Syekhul Akbar, Ahmadut Tayyib bersalah dengan orang perempuan. Maka itu perkara yang khilafiyah dalam mazhab. Mazhab, kadang-kadang ulama itu bermazhab lebih daripada satu mazhab, 2 mazhab, 3 mazhab, kadang-kadang 4 mazhab. Maka kita tak boleh nak perang dengan dia. Adapun kita haram. Nah, ulama dia ada mazhab lebih daripada mazhab kita belajar. Yang ni mazhab lebih pun 4 mazhab lah. Ada ni. Mungkin dia bertaklid kepada mazhab yang menyatakan tidak mengapa bersalaman dengan perempuan ajnabi. Nah, selagi mana tidak menimbulkan ghairah, itu perkara mukhtalafun fih. Maka kaedahnya nahnu la nunkaru bil ikhtilafi. Kita tidak berbalah perkara yang dikhilafkan oleh ulama. Walakin nunkaru bil ijma'i. Tapi benda hak ijma' atau baru balah. Adapun tarekat sesat, yakni bukan syekh tarekat hak sesat di Malaysia ni, nah, dia bersalam dengan anak perempuan dia, bukan dia bermazhab lain pada Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun tak habis ngaji. Nah, tapi dia menggunakan alasan hakikat untuk menghalalkan perkara yang diharamkan oleh syariat. Ni sesat. Apa kita ada cerita dah? Dia kata, saya ni tok guru. Nah, awak anak murid. Tok guru dan murid ni ibarat anak dengan ayah. Ayah jasmani dengan ayah rohani mana lebih penting? Ayah awak tu abul jasad. Boleh bersalah dengan awak, boleh belaga pipi dengan awak. Saya ni abul arwah, bapak roh. Tok guru awak. Kalau bapak jasad boleh bersalam, boleh belaga pipi, cium pipi, bapak roh lebih pada tu lagi boleh. Ni sesat ni. Ni ada sungguh. Ada sungguh tarekat sesat ni. Ke syekh, tarekat sesat ni ada sungguh. Dia menggunakan hakikat untuk menghalalkan benda yang haram dalam syariat. Adapun syekh-syekh ni bukan kerana mazhab fiqh dia tu bukan mazhab Syafi'i dah. Ataupun dia bermazhab lebih daripada satu-satu mazhab. Lepas tu kita tengok Syekh Yusuf Qaradawi bersalah dengan orang perempuan dan kata, sesak Yusuf Qaradawi. Sedap. Kita Iqra' 5 tak habis. Sesak ulama sesak. Mu siapa mu? Nah, Iqra' 5 kokak-kokak baca. Ulama dunia hok mujaddid hok dalam kepala otak segala ilmu, hadis dalam otak, kitab dalam otak. Sesak. Ni tu tak malu nah. Ada ni. Mafhum mukhalafah pun tak pandai. Pas nak kata sesak ke ulama. Pelik. Ada ni. Mafhum mukhalafah mana? Nah. Ada satu orang itu dia tulis mafhum mukhalafah. Tak betul dia kata mafhum mukhalafah. Hak Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat perkara yang baru, man ahdatsa fi amrina, pada pekerjaan kami, hadza ma laysa minhu, dan dia pekerjaan tu tidak ada daripada sumber agama kami, fa huwa raddun, maka benda tu tertolak. Nabi kata siapa yang buat kerja urusan agama yang tidak ada sumber daripada ahkam mustanad masadir bagi ahkam syari'iyah, maka tertolak. Maka mafhum mukhalafahnya apa? Man ahdatsa fi amrina fahuwa minhu, dan barang itu ada sumber daripada ahkam syari'iyah, fahuwa maqbulun, maka diterima. Siapa yang buat kerja tidak ada sumber daripada agama, ditolak. Siapa dia buat kerja agama yang ada sumber daripada agama? Buat makan ada sumber, Nabi suruh. Yut'imut ta'am. Kata ni. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah tu menolakkan bala. Ada sumber daripada hukum. Nak buat makan cendol ke, makan nasi kabur tu tak apa, gila nak buat apa pun. Tak mesti kena buat roti Arab, style Nabi hukum, tak mesti. Tapi ada sumber. Fahuwa maqbulun, maka diterima. Dia kata berat kalau gitu. Dah kalau Nabi kata man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berlawak atas nama aku, maka dia menyediakan tempat dalam neraka. Mafhum mukhalafahnya apa? Man kazaba li. Pelik. Man kazaba li muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fil jannah. Siapa dia yang menipu di atas nama aku, maka dia menyediakan tempat dalam syurga. Itu bukan mafhum mukhalafah.
Dah bila Nabi kata man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang menipu di atas nama aku maka dia menyediakan tempat dalam neraka. Man sadaqa alayya, siapa yang membenarkan nama aku, yakni mengatakan perkara yang benar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sadaqa alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fil jannah. Itu mafhum mukhalafah. Siapa yang berkata benar di atas nama aku, maka dia menyediakan tempat dalam syurga. Itulah mafhum mukhalafah. Tiba-tiba tak faham mafhum mukhalafah. Berat kalau gitu kata nak faham mafhum mukhalafah lah kau. Dia pun reka mafhum mukhalafah sendiri. Mana? Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mafhum mukhalafah ni bukan hadis Nabi, benda hak kita bahas balik. Bahas balik. Lagu mana faham sebaliknya? Siapa yang menipu di atas nama aku, disediakan tempat dalam syurga. Bukan mukhalafah pada an-nar dan al-jannah. Mukhalafahnya pada kazib dan sidq. Siapa yang pelawak, neraka. Siapa yang benar, syurga. Tu pun tak reti. Tapi hebat. Allah korang ni bid'ah semua, sesak semua. Allahu Rabb. Ya Karim. Ala kulli hal, cukuplah. Tak payahlah kita nak cepat-cepat nak kata nak sesak, orang tu sesak. Yang penting kita kaji diri kita sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Adakah kita telah berjumpa dengan apa yang difirman oleh Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui olehmu bahawasanya anna fikum, bahawasanya di dalam kamu itu Rasulullah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni manusia yang benar-benar menjalani agama yang sebenar ialah manusia yang membersihkan hati dia sehingga hatinya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun hayyun fi qulubina. Sehingga dia tidak akan bergerak, tidak akan berbuat apa saja melainkan dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah ni cepat kata sesak kau orang? Cepat kata kafir kau orang? Cepat kata fasik kau orang? Cepat kata bid'ah kau orang? Tidak. Tu. Dah kalau gitu tak ada bid'ah dalalah. Ya ada. Bid'ah dalalah ialah bid'ah perkara baru yang direka-reka yang tidak ada daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mustanad masadir bagi ahkam syariah. Seumpama bid'ahnya Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Batiniyah, Mujassimah, atau semayang 5 rakaat zuhur, 28 rakaat subuh. Ni bid'ah lah kau ni. Ni Nabi buat 2 rakaat, ya bahaya 28 rakaat. Tu reka-reka. Maka hak tu tidak dibenarkan dalam agama. Baik. Adapun yang ulama kita buat itu semuanya telah ada sabit. Kalau tidak hukum yang disepakati Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, maka hukum mustanad masadir sumber bagi hukum yang tidak disepakati berapa? 12 lagi. 12. Tambah lagi. Tambah lagi 8. 12 perkara. Quran, hadis, ijma', qiyas, istishabul asli, masalihul mursalah, fa'lus sahabi. Ada ni. Tu semua tu. Istihsan. Lagi. Saddu zara'i. Semua masuk habis. Maka sebab itulah yang paling penting ialah bagaimana kita faham agama dengan benar. Bukan memahami agama dengan rasa nafsu kita. Rasa-rasa tak kena ya. Bak lalu. Ada ni. Ada. Cari dengan benar makna agama. Jangan kita rasa benar, rasa sesak ni sesak. Jangan. Allahu Akbar. Kelimanya suci daripada nifas. Wallahu a'lamu ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Pada muslimin muslimat, pada 23 hari bulan ni, Sabtu malam Ahad, kita di Pondok Zawiyah Rumi Sufi Jawi akan mengadakan Maulidur Rasul, maulid bulanan, bertempat di Surau Ad-Duha, Jalan Perkaka, Seksyen 8, Kota Damansara, bermula selepas sembahyang Isyak. InsyaAllah muslimin muslimat dijemput hadirlah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang kita adakan pada setiap bulan, yakni maulid bulanan, yakni majlis yang kita kira walaupun tidak ada zaman Nabi, tidak ada sahabat 4, sahabat 10, sahabat kecil, sahabat besar, imam mazhab, itba'ut tabi'in tabi'in, kurun 6 kurun ke depan tidak pernah buat, tetapi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kata dapat pahala. Dapat pahala ba'dun nas, setengah manusia yahtafilu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut maulid nabi fi mawasim, pada setengah bulan, fihi ta'zimun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya ada pengagungan terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam, lahum ajrun azim, padanya itu orang panggil pahala yang sangat besar. Ibnu Taimiyah ni tokoh yang sangat digemari oleh pendukung-pendukung Wahabi Salafiyah. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang buat maulid dapat pahala. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah dia faham agama. Al-Hafiz Ibnu Taimiyah faham agama. Karena orang pada zaman kurun ke-7, kurun ke-8 ni sudah jauh alaqah hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi pada zaman kita sekarang. Yang bila sebut nama Nabi tidak pernah rasa pun untuk nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi untuk rasa rindu, untuk rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahal Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu merindui kita. Wadittu anni laqitu ikhwani, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat kata, awalaisa nahnu ikhwanakum ya Rasulullah, bukankah kami saudara kamu? Ketika itu Rasulullah kembali daripada menziarahi syuhada Uhud. Sahabat tengok ada air mata mengalir di pipi Nabi. Sahabat tanya, limaza antal buka ya Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Rasulullah kata, wadittu anni laqitu ikhwani, aku rindu nak bertemu dengan saudaraku. Rasulullah telah merindui kita sebelum kita zahir di alam dunia. Sebelum kita mengenali dunia dan dunia mengenali kita, Rasulullah telah merindui orang yang belum lagi wujud di atas muka dunia. Tapi Rasulullah sudah kenal. Kenapa? Karena kita mula di alam arwah, guru kita, bapa roh kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi kata, wadittu anni laqitu ikhwani, aku rindu untuk bertemu dengan saudara aku. Sahabat kata, awalaisa nahnu ikhwanakum ya Rasul, bukankah kami saudara kamu ya Rasulullah? Nabi kata, tak. Saudara aku, antum ashabi, kamu sahabat aku. Saudara aku man lam yarani walakin yu'minu bi, saudara aku ialah mereka yang tidak pernah bertemu aku tapi beriman dengan aku. Dalam riwayat yang lain, Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam, aku kenal nama orang tersebut. Aku kenal nama ayah dia, aku kenal nama ibu dia, aku kenal nama tok dia, aku kenal nama nenek dia. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya cinta rindu Rasulullah untuk kita. Yakni Rasulullah rindu dan cintanya ajib, menghairankan, karena merindui orang yang tidak wujud lagi di alam dunia. Adapun kita, Rasulullah telah ada, telah wujud, telah zahir di alam dunia. Dunia mengenali Rasulullah, Rasulullah mengenali dunia. Tetapi kita merindui Rasulullah tidak sama dengan Rasulullah merindui kita. Mudah-mudahan dengan majlis-majlis seperti itu menghidupkan lagi hati kita kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Suria wa fi Misra wa fil Yaman wa fi Fattani wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.